wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan menyambung tadabbur surah ke-83, surah daripada juzuk 30, juzuk amma, iaitu surah Al-Mutaffifin, surah Makkiyah. Okey, kita dah kupas minggu lepas ayat 1 hingga 6. Al-Mutaffifin yang bermaksud orang-orang yang curang. Orang-orang yang curang. Okey. Dan tema surah ni sebenarnya duduk pada ayat 4. Tema surah ini duduk pada ayat 4. So subhanallah, Al-Mutaffifin ni adalah kalau kita tengok kan, okey, bermaksud celakalah atas orang-orang yang curang, yang bermaksud Mutaffifin tu pada ayat 2 dan 3, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka minta lebih, cukup ataupun lagi lebih lah. Orang kata apa, kalau dulu saya belajar masak, anggaran kalau mentega ke gam tu kalau disuruh lebih tu kata satu sudu bukit, maknanya membukit lah, kan, bukan rata, membukit. Kalau dia nak daripada orang, dia nak lebih, tapi bila dia memberi, dia kurangkan. Kalau tepat tak apa lagi, 1 kilo ngam cun tak apa lagi, ni kurang lagi. Okey, walaupun 100 gram, walaupun 10 gram, walaupun orang tak tahu, orang tak perasan, okey, Allahu Akbar. Tetapi kalau dah 30 orang, 30 tahun dia berniaga perangainya macam tu, Allahu Akbar, betapa banyak keuntungan dia sebenarnya. Dan kat sinilah, dalam surah inilah Allah nak memberitahu bahawa yes, nampak mewah, nampak maju, nampak untung di dunia, tapi sangat-sangat rugi di akhirat. Okey. Dan kalau kita perhatikan Al-Mutaffifin ni, okey, memang sekali pandang macam aku bukan orang niaga, surah ni untuk orang niaga rupanya. Tetapi hari ini sebenarnya kalau kita dalam konteks yang lebih luas, okey, antara kita dengan Allah pun dipanggil transaksi. Kan? Jual beli. Allah menyebut untung rugi, wa tijaratan lan tabur. Okey? Keuntungan yang tidak akan pernah rugi. Kenapa Allah sebut? Maknanya antara transaksi, bukan sekadar di dunia. Surah ini sebenarnya nak menegur kita, nak mengingatkan kita ada transaksi-transaksi akhirat. Ada transaksi akhirat. Okey. Surah ini juga mendidik kita, okey, dalam berbisnes. Kita kena ada, of course kita kena ada saingan, okey, baru kita lebih maju. So bila kita ada daya saing, selalunya kreativiti lebih meningkat. Tapi bukan kreativiti menipu ataupun ciplak idea orang. Okey, gunakan akal fikiran. Okey, kreativiti akal kita, bagaimana kita nak mengembangkan bisnes kita, mengembangkan bisnes. Jangan berlaku hanky-panky lah dalam bisnes, right? Okay. So kadang-kadang kita orang Islam, kadang-kadang lah kita rasa lebih selesa pula urusan jual beli dengan yang non-Muslim, kan? Waktu saya belajar dulu, masa kat UK dulu, sampai lebih 2 minggu pun kalau kita tak satisfied dengan produk dia, kita boleh pulangkan 100%. Okey, betapa diorang satisfaction guarantee tu memang diorang apply. Kita 3 hari, betul tak? Saya tak pernah jumpa lah kat Malaysia ni boleh pulang lebih daripada 3 hari. Belum jumpa lagi, paling the maximum pun saya jumpa 7 hari. Tapi dekat UK, okey, asalkan tak puas hati. Contoh, pernah kawan saya, roommate saya beli baju, dia lepas masuk raya kecut. Masuk raya, baju tu kecut. Pergi balik dekat kedai tu, dia terima. Dapat balik baru. Subhanallah.
Aku kata, diorang ni kadang-kadang tu lah. Aku nak kata apalah, kadang-kadang diorang punya urusan jual beli tu lebih mudah. Okay, diorang memang pegang pada janji. Subhanallah. Okay. Dia ni sangat mementingkan kualiti dan kepuasan pelanggan. Kita ni ada piagam pelanggan tapi kadang-kadang tak boleh nak claim. Okay. Sebab tu hari ni kalau kita tengoklah, kena kita belajar surah ni, luaskan skop pemikiran, okay, yang berlaku curang ni bukan sekadar dalam perniagaan. Kita ni transaksi akhirat sepatutnya. Lebih-lebih lagi kita titik berat. Subhanallah, saya pernah dengar tafsir surah ni, surah Al-Mutaffifin daripada Dr. Abdul Basit, Dr. Abu Anas. Sampai dia kata, saya sudah pun memberi kertas cadangan kepada mufti. Dia dengar betul-betul apalah dia nak cakap ni. Contoh, dalam hal bagasi, okay, ada setengah airlines kita kena beli 20 kilo bagasi tu. Seandainya kita punya bagasi 10 kilo, maknanya kita ada lebihan 10 kilo. Dia sepatutnya kalau urusan dalam Islam ni tak ada akad yang macam tepat macam tu, dia kena pulangkan kita 10 kilo tu tau. Subhanallah. Kalau dulu memang tiket dia kata dah termasuk bagasi. So dah tak ada declare macam tu lah. Kan? Tu satu. Satu lagi hal internet. Kita beli 100 gig contoh. Disebabkan line slow. Kita sini nampak kan, lah usage kita mungkin baru 40 gig. Tapi bil datang lagi, kita kena bayar penuh lagi. Di situ juga dah berlaku ketidakterusan, kata doktor. Saya pun jadi terfikir. Atau kita beli bagasi 20 kilo. Tok-tok kita bawa 25 kilo. Adakah kita mutafifin? Ya Allah, jadi kecut perut saya. Kita kadang-kadang, tadi mutafifin siapa? Bila hak dia nak lebih. Bila hak orang, dia kurang. Oh, senyap-senyap dia 27 kilo. Selamat, Mak. Dia tak minta. Kan? Allahu Akbar. Bila dia kata, adakah kita al-mutafifin? Aduh, takut juga ni. Okay, dalam hal bagasi, hal internet, dia kata 3 hal yang dia dah cadangkan kepada pihak fatwa. Okay, pihak mufti. Mana saya tulis kat ni? Satu lagi, dia kata dulu-dulu kan, kalau kita call 5 kali dering tu, tak angkat terus pergi voicemail tu. 20 sen. Betul? Sekarang Alhamdulillah dah tak ada. 5 kali call, 20 sen kali 5 dah RM1. Kan? Kalau dulu, kita call banyak kali orang tak angkat, rasa-rasa rugi sangat kan? Sekarang Alhamdulillah dah tak ada. So, dia kata hal bagasi sebenarnya kita kena telus juga. Hal internet. Saya dengar dia cakap ni bukan sekali dua, sebenarnya dah banyak kali dah saya dengar Dr. Abdul Basit kata. Sebab itulah dia kan bezanya orang yang faham Quran. Mereka sangat, nak cakap benda yang kecil kita tak perasan tu pun dia orang sangat titik berat. Allahu Akbar. Jadi menjadikan saya rasa lepas ni, kita semua dah belajar ni, sangat-sangat kena, yang paling takut kita tu termasuk mutafifin tadi tu. Beli 15 kilo, senyap-senyap bawa 20 kilo. Oh, selamat. Lega. Jangan cepat lega. Yang macam, untuk pergi umrah yang macam. Kan kisah macam tu. Bawa masuk dalam atas sikit tu sikit. Gitu. Sebenarnya sebab itulah mutafifin ni kan kita sebut minggu lepas surah yang sangat tajam dan mencucuk semua orang. Tak kira kau Bilal ke, Tok Siak ke, AJK Masjid ke. Okey. Kalau kita luaskan lagi konteks, orang berlaku curang ni ialah orang yang tidak jujur. So kalau tak jujur ni semua orang kot. Maksud saya. Okey. Tak jujur tu sangat luas. Suami kepada isteri, isteri kepada suami, mak bapak kepada anak, majikan dengan pekerja, kita sesama kawan masyarakat ahli kampung. Saya rasa macam, ya Allah, menakutkan sebenarnya. Sangat-sangat menakutkan. Ya Allah, minta ampun banyak-banyak. Kan, minta ampun banyak-banyak. Sungguh kita rasa untuk orang bisnes saja, sebenarnya konteks mutafifin ini sangat luas. Sangat-sangat luas. Okay, sangat-sangat besar. Dan hari ini saya nak masukkan juga sikit lagi sukatan yang maksudnya bukan sekatan timbangan yang kita kilo gantang tu je. Okey, sukatan akhlak, sukatan ibadah, okey, dan sukatan kehidupan. Dah senang cerita, seluruh kehidupan. Okey, biarlah kita memberi tu berlebih-lebih. Okey, kalau hak kita tu
Ya, kita kalau kita tak puas hati, kita ada hak untuk menuntut. Kita kalau kita berhak memang kita boleh tuntut, tapi jangan tuntut yang melampau-lampau. Yang maksud saya tu, bila hak dia nak lebih, tapi bila hak orang dia tak tunaikan. Okey, dia senyap-senyap, dia diam-diam. Okey. So saya nak bawa juga contoh. Okey, alhamdulillah Ros, Kak Mila, Kak Zaitun, Cik Asnah dapat bersama pagi ni. Kak Zaripah, Fiza, Kak Nosia, Ayu. Okey, Ros, alhamdulillah dapat bersama pagi ni. Alhamdulillah. Okey, kita sekejap. Okey. Kalau kita nak lebih luas lagi, kontak jangan berlaku curang ni. Minta maaf sampai jumpa poster yang macam ni mencuri. Tapi kita faham lah, maksud saya sekarang ni bukan sahaja dalam isu bisnes, bukan sekadar dalam isu, hmm, kena luaskan lagi. Okey, kemungkinan masa. Contoh, masuk punch in pukul 8. Tapi lepas dia punch in, dia pergi minta mana-mana entah. Okey, ngopi, ngeteh, semualah. Okey, curi masa, curi idea, curi tulang, curi harta, curi makan, curi kenderaan, curi solat. Curi duit, curi barang itu saya rasa semua orang faham lah. Okey, dalam Quran pun ada sebut hukum mencuri macam mana kan, kalau hukum hudud macam mana, right? Okey, so yang saya nak tekankan juga curi solat. Okey, curi solat ni peringatan lah untuk saya dan kita semua. Sudahkah tahu pencuri jenis ini? Bukan pencuri yang pakai topeng macam tu je. Okey. Hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pencuri yang mencuri solatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pula orang yang mencuri dalam solatnya?" Baginda bersabda, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maknanya tanpa tamak ninah. Okay, bertenang. Maknanya solat terburu-buru lah tu. Okay, solat itu tak ada tamak ninah. Tak bertenang lah solat macam tu. Solat sebab janji solat. Khusyuk ke, sempurna ke, tu belakang kira. Tu belakang kira. Yang penting dah solat. Dulu-dulu kita solat macam tu lah kan. Yang penting solat. So dah bajet suci murni dah. Confirm dah Allah terima. Okay. Dan ada lagi menakutkan juga. Okay. Solat selama 60 tahun tetapi tidak diterima. So siapa yang dah lebih solat lebih 60 tahun. Perhatikan hadis ini. Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun. So kalau tolak 15 tahun akhir balik, balance 60 tolak 15 is 45 tahun ni. Kan? So kalau siapa yang dah solat tolak akhir balik 45 40 pula, silap bukan tolak. 60 campur 15. Siapa yang dah 75 tahun ke atas? Okey. Sekarang ni dia berumur 75 tahun ke atas. Tolak 15 tahun akil balik, maknanya dah 60 tahun solat. Apa tu? Fokus pada hadis ni. Solat selama 60 tahun tetapi tidak diterima. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang solat selama 60 tahun namun tidak diterima oleh Allah. Amalan solatnya selama itu walau satu solat pun. Boleh jadi sebabnya dia sempurnakan rukuknya tapi sujudnya kurang sempurna. Demikian pula sebaliknya, dia menyempurnakan sujudnya namun tidak menyempurnakan rukuknya. Siapa yang dah lebih 75 tahun sekarang, so bonus amat-amat sangat sebab Rasulullah pun cuma 63 tahun. Dah dapat bonus, jangan overconfident. Dah solat 60 tahun tapi takut-takut. Tidak diterima. Okay. So bila kita sebut pasal mencuri, pasal curang dalam masa, curi tulang, bukan saja orang bisnes curi timbangan dan sebagainya. So amalkanlah doa ini, sebenarnya kita ada berhutang, kita tak tahu nak tuntut kat siapa dah. Yelah, dulu kita ada kesilapan kan, nak tuntut pun tak tahu orang tu duduk mana lagi. Ataupun kita ada hutang yang masih tertangguh. Doa yang diajar oleh Rasulullah bagaimana untuk dapat rezeki halal dan dapat menyelesaikan hutang. Allahumma kfini bihalalik an haramik
Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku. Okey, Allahumma kfini. Allah ya kafi kan, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal hingga aku terhindar daripada rezeki yang haram. Kayakanlah aku dengan anugerahmu hingga aku tidak meminta kepada selain Allahu Akbar. Bacalah doa ini, ajarkanlah kepada mereka uh, yang menanggung hutang yang teramat. Okey, rasa berat sangat, kesian tengok dia, ajarlah doa ni. Okey, dalam dia nak mengejar hutang tu, nak membayar hutang itu terbaik. Itu yang sangat-sangat bagus sebab nak bayar hutang, ada niat nak membayarnya, tetapi pastikan juga rezeki tu rezeki yang halal, jauh dari yang haram. Okey. Cuma yang kita risau sekarang ni, rumah dah besar tapi kerja pun banting. Kenapa kau kerja? Rumah dah besar, kita semua anak dah lepas, nak besarkan lagi. Tu kan kalau jumpa dengan orang macam tu, ingatkan dia. Besarkan rumah, aku ingat kau nak besarkan kubur. Cakap macam tu. Okey. Kalau besarkan kubur, maksudnya dia kerja. Dia walaupun dah tu masih bekerja, maknanya dia buat untuk mungkin sedekah, mungkin untuk infak, mungkin untuk orang lain. Maknanya dia bukan lagi bekerja untuk diri dia. Dia bukan berbisnes untuk diri dia, tapi dia berbisnes untuk amal ibadah, untuk menolong orang lain. Okey, kawan saya masa tu dia kata dia pernah kita orang sebenarnya kita orang pergi Beijing, okey. Dia jumpa dengan satu orang tua sangat kat luar tu berniaga. Muslim lah, Muslim. Ni negara Cina lah kat Beijing. Okey, dah tua sangat, janggut tu dah putih, dah bungkuk tu. Tanya dia kenapa tu masih berniaga. Dia kata saya bukan berniaga untuk diri saya berniaga untuk masjid. Allahu Akbar. So maknanya orang yang dah kaya jiwanya tu, dia bukan lagi buat sesuatu untuk diri dia, tapi dia lebih untuk orang lain. Subhanallah. Okay. So siapa yang dah usia golden age ni, okay, janganlah lagi cari harta, invest sana invest sini untuk besarkan rumah. Okay. Besarkan rumah kita yang kat syurga nanti tak apa. Okay. Ataupun besarkan alam barzakh kita, kubur kita. Allahu Akbar. Okey, dan saya pun ingatkan diri saya juga, kita terapkanlah pada anak-anak kita. Okey, kalau boleh cita-cita dia bagus, nak jadi doktor, nak jadi engineer, arkitek, cikgu, tentera dan sebagainya. Apa saja cita-cita dia, sangat-sangat bagus. Tetapi cakap dengan dia, doktor itu di dunia. Fokuslah cita-cita nak ke akhirat. Jadi kalau dia jadi doktor, doktor yang beriman, doktor yang jujur. Kalau jadi accountant yang jujur. Kalau jadi businessman, business lady yang jujur. Maknanya menjurus kepada akhirat, ke akhirat. Okey, ditakdirkan dia memang doktor, nak cucuk orang pun bismillah. Macam tu, kalau ada terangkan tu pun dengan berhemah, tak sombong, tak tinggi diri, kan? Subhanallah. Right? Share lah doa ni seberapa ramai. Okey, ini saya dah share juga minggu lepas. Kenapa semua ni kita tak nak jadi orang muflis. Muflis kat dunia tak apa lagi. Bankrupt, lepas kita settle semua hutang, nama kita boleh kita clear kan. Kita pergi je insolvency. Nama kita boleh clear. Bank negara boleh keluarkan surat, betul. Tapi paling kita risau ialah muflis di akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat. Macam tadi itulah, 60 tahun dah dia solat. Contoh puasa dan zakat. Dia juga dalam masa yang sama datang dengan membawa dosa, menghina orang, menuduh orang, memakan harta orang lain, membunuh dan memukul orang. So kalau konteks dalam surah kita ni, Al-Mutaffifin maknanya mengambil hak orang lain. Okay? Lalu diberi segala pahala amal-amalnya itu kepada orang yang pernah dia zalimi ketika di dunia. Antara doa yang Allah makbulkan ialah doa orang yang dizalimi walaupun dia kafir. Jangan buat main. Walaupun kau menzalimi orang yang kafir, tapi kalau betul dia dizalimi, doa dia diterima. Sebab tu ada panggil panahan waktu malam. Imahul Laila. Saya tak ingat term Arab dia. Dikatakan panahan waktu malam ni, kita tidur nyenyak, rupa-rupanya orang yang kita zalimi, orang yang kita aniaya, malam-malam bangun menadah tangan berdoa pada Allah supaya dibalas atas kezaliman orang yang menganiaya dia. Jangan buat main panahan waktu malam. Kenapa dikatakan panahan waktu malam? Kalau namanya panah waktu siang, kita boleh elak. Kalau panahan tu di waktu malam, kita boleh elak tak? Tak boleh elak, kita tak nampak. Sebab tu sangat-sangat takut Mutaffifin ni, surah ni sebenarnya takut kita menganiaya orang. Okey, orang tu tahu pula dia dianiaya, malam-malam dia bangun, dia solat,
dia berdoa. Itu yang dipanggil panahan di waktu malam. Kau tidur nyenyak, berdengkur, rupanya orang yang kau zalimi tu tengah berdoa. Tunggu. Doa dia akan dimakbulkan Allah. Yang paling takut kalau dapat kat dunia, satu hal dapat kat akhirat. Ni muflis ni paling kita takut. Jika telah habis pahalanya sebelum dapat dibayar kepada orang yang dizaliminya, maka dosa-dosa orang-orang yang dizaliminya itu tersebut akan dilemparkan kepadanya pula. Pahala tak cukup, dosa pula yang dapat. Dia kemudiannya dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Okey, terbayang-bayanglah kita on je dapur gas tu, teringatlah hadis ni. Allah, minta ampun ya Allah. Dulu-dulu aku tak belajar, aku jahil, aku terlepas pandang, aku buat-buat lupa, buat-buat tak tahu. Itu mungkin tahu tapi kita buat tak tahu. Mungkin minta ampun sangat-sangat. Okey, kalau ada kita tak ambil harta orang, tak tahu dah dia dekat mana, entah dah meninggal ke hidup, sedekah ke atas nama orang itu. Okey, ya Allah, ada pahala apa yang aku buat ni, kembalikanlah kepada dia. Sebab aku nak jumpa dia, nak bayar hutang dah tak jumpa. Okey, kembalikan pada dia. Pahala tu kembalikan kepada dia. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, so transaksi bukan sekadar transaksi di dunia, tetapi transaksi akhirat itu jauh lebih kita kena titik beratkan. Okey. Kalau kita tengok ayat 4 yang menjadi tema surah ini, bila sebut tema tu banyak ayat tu sangat-sangat penting. Apa kata ayat 4? Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Perhatikan ayat ini bentuk soalan tu satu, dan Allah menggunakan third party, pihak ketiga, ka, ulaika. Apakah tidak menyangka orang-orang itu bahawa mereka akan dibangkitkan? Tak direct tau, seperti CP-CP kan, seperti pihak ketiga. Betapa murkanya Allah pada al-mutaffifin. Jadi sampai Allah gunakan third party, seolah-olah pihak ketiga. Okey, mereka. Maknanya bukan depan mata lah. Okey, mereka. So betapa jauhnya dan betapa murkanya Allah kepada mutaffifin. So bila saya sebut tema, okey, nanti kalau selalunya penggulungan surah nanti saya akan tunjukkan carta tu kan, tapi sebab kita dah lalu ayat ni, so ayat 4 tema surah ni maksudnya hari ini jadikan, okey, ini temanya, jadikan hari kebangkitan yauma yub'atsun sebagai motif, sebagai spirit untuk kita beramal. Okey, supaya kita tidak berlaku curang, kita tak menipu, kita tak ambil hak orang. Okey, bila part kita nak lebih-lebih, bila part orang kita berkira-kira dalam, terutama dalam transaksi amalan, tak kira dunia ataupun akhirat. Sekali lagi, okey, ayat 4 adalah tema kepada surah Mutaffifin ini, menunjukkan bahawa kita jadikan, okey, hari kebangkitan, okey, yauma yub'atsun dalam ayat 4 ini sebagai motif, sebagai spirit ataupun sebagai semangat dalam kita amal urus niaga, jual beli hidup kita. Okey, umur ni modal ni. Mata modal, telinga modal, kaki modal, tangan modal, semua modal ni. So urus niaga kehidupan kita di dunia ini. Okey, motif kita beramal sebab kita sangat yakin, kita sangat percaya, kita sangat beriman pada hari akhirat, hari kebangkitan. Kita akan dihisap semua amal-amalan kita. So inilah tema kepada surah ini. Apa temanya? Jadikan hari kebangkitan sebagai motif amalan kita. Okey? So, hari kiamat akan, so kita beriman lah kan? Maknanya kita bukti kita beriman ialah akan ada hari kiamat. Bila ada hari kiamat akan ada hari kebangkitan. Bila ada hari kebangkitan adalah hari penghisaban. Okey? Di mana akan ditetapkan yang mana hak dan yang mana batil, dan akan ditetapkan yang mana ahli syurga, yang mana ahli neraka. Wa'yauzubillah min zalik. Okey. So ayat 6 tu, okey, ayat 6. Okey, sebelum tu ayat 5 lah. Liyaumin azim. Okey, dalam bahasa Arab, tulang apa tulang? Azama. Tulang tu azama. Azim. Maksudnya apa? Keras. Tulang tu keras kan? So hari yang sangat keras. Hari yang sangat berat. Hari yang sangat
menakutkan. Tu. Bukan sekadar azim ni kita tahu sangat kuat, okey. Kalau dalam bahasa Arab azamah tu pun tulang, okey. So ingat hari yang sangat-sangat berat. Okey, hari penghisapan tu sangat-sangat berat. Iaitu ayat 6, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Okey, sangat-sangat berat yang akan kita hadapi hari penghisapan. Amalan kita semua akan dihitung. Padahal mungkin dekat dunia kita rasa bangga atas kejayaan kita, kita hidup mewah. Okey, kita rasa kita berjaya padahal melakukan kecurangan, ambil hak orang. Okey. So nak beritahulah bila liyaumin azim, hari itu sangat besar dan betapa hinanya kita. Bayangkan bukan kita dunia ni sendiri dipandang hina oleh Allah, apatah lagi kita. Kita lagi hina. Kita ni kan sebahagian dunia. Okey. Kita ni lagi hina. Okey. So kalau kat dunia pun tak malu ambil hak orang, tak pulang-pulang. Sebab tu rukun taubat ni bila melibatkan dengan Allah, Allah Al-Ghafur. Minta ampun dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Allah Al-Afu, Allah At-Tawwab. Tapi kalau hak orang kita ambil, kita tak pulang, and dia tak redha, aduh, itu yang paling susah. Orang ni kadang-kadang kalau dia dah sakit hati dengan kita, tak halal dia kata, tak halal dunia akhirat. Okay, so hari kiamat nanti, kita kalau kat dunia pun, kalau orang viral, kita terjatuh macam kerang kerang busuk ke bak nangka kerang pula, minta maaf, macam nangka busuk tu, pun kita malu. Kan? Kita malu, apatah lagi nanti dekat pada mahsyar, hari penghisapan tu, seluruh makhluk akan tengok dosa-dosa kita tu. Akan dipertontonkan. Mana nak letak muka? Sebab tu hari ni berdoa minta aib ditutup tu bukan nak tutup kat dunia saja Rabbil firli tu minta Allah ampunkan dosa dan tutup. Ighfirli tu ampun dan tutup. Okay, kalau sebab tu baca bangun tidur tu kan, surah Al-Imran tu, Rabbana ighfir lana wa kaffir anna sayyiatina kan, wa tawaffana ma'al abrar. Ampun dan tutup. So yang paling kita takut ialah aib di akhirat. Aib kat dunia, mungkin itulah penyucian dosa-dosa kita. Tapi aib kat akhirat, nak lari mana? Tak ada tempat kita boleh lari dah. Semua orang tahu, semua orang tengok. Okay? Rasa kita akan terbuka, dipertontonkan pada semua dan akan dipertanggungjawabkan. Dah ditonton oleh semua orang. Kena jawab pula tu. Bayangkan kalau masa tu kita tengah curi-curi kan. Contohnya, timbang buah elok ni. Sebenarnya kat bawah ni dah standby dah ni. Buah yang tak elok. Yang dah bercampur lah. So timbang. Tapi bila orang tu tunduk bawah ambil duit, dia tukar. Licik tak orang yang kalau nak menipu ni. Orang kalau ada dalam kepala otak dia tu dan memang nak menipu, dia dah siap-siap dah. Dah plan. Okay, dia dah tahu biasa orang beli ni sekilo. Dia dah siap lah sekilo yang dah bercampur. Okay, mungkin separuh busuk. Tu kita, tadi timbang elok je. Rasanya kan kita yang pilih sendiri buah tu contoh. Tapi balik, ya Allah. Rupanya dalam kita lengah gitu gini dia tukar. Dia dah standby siap-siap. Okay, so kalau yang tak elok tu tak kira tak apa. Yang tak elok tu pun dikira. Okay, subhanallah. Contoh kalau macam kita kat buat bahau ni, pasar burung bahau ni, mana sayur nak expired kan dia memang letak dekat depan kan. Yang dia jual longgok tu. Itu kita sendiri pilih, kita sendiri redha lah. Ni kita dah tahu sehari dua tu memang kiok lah kan. Maknanya balik terus masak tu okey lagi. So maknanya itu dia kita dah faham. Ni maksudnya kalau orang yang curi-curi. Orang tak nampak dia buat kerja. Itu kira dah mencuri, mengambil hak orang lain. Okay. So dari ayat 1 sampai 6 ni Allah beri ancaman. Wailun itu adalah dalam bahasa Arab ialah ancaman. Okay. Dan lebih teruk lagi ancaman ini dari Allah. Bukan dari manusia. Dari Allah. Untuk mereka yang curang dalam timbangan, so kita luaskan konteksnya ialah dalam urusan apa saja transaksi kehidupan terutamanya menuju ke akhirat. Okay. Dan hidup seharian. Okay. Ancamannya apa? Ancamannya yauma yub'atsun. Okay. Ketika semua orang akan dihadap ke hadapan Allah. Okay. Dia sangka kat dunia tak nampak. Okay. So dalam surah, kalau kita tahu kisah Nabi Syuaib pun kisah kena apa tu?
kaumnya yang menipu dalam timbangan. Surah Al-Isra ayat 35. Surah ke-17 ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik kesannya bagi kamu di dunia, dan sebaik-baik kesudahan yang mendatangkan pahala di akhirat kelak. Wa ahsan, bila ahsan maknanya lebih baik. So, jangan sangka Allah tak nampak. Sebab tu penting belajar Asmaul Husna. Kenal Allah, tak kenal maka tak cinta. So, bila kenal Allah Al-Basir, Allah Al-Syahid. Okay. So, pasti dia takkan, bila dia sedar Allah Maha melihat, pasti dia tak berani nak menipu. Ihsan apa ihsan? Seperti semut hitam, jalan atas batu hitam, gelap gelita. Pun Allah nampak. Okay. So, murkanya Allah pada al-mutaffifin. Ya, hari ini Alhamdulillah kita akan masuk ayat 7. Ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Okay? Saya lupa. Ni segmentasi surah, saya lupa nak tunjuk. Okay. So, kita dah cover 1 sampai 6, iaitu ancaman terhadap orang ingkar dengan siksaan hari kiamat. Okay, tema surah letak pada ayat 4. Hari ini insya-Allah kita masuk peringgan kedua, iaitu tentang ancaman kepada orang-orang yang durhaka tadi tu, al-mutaffifin, dengan azab yang pedih, iaitu tentang sijin. Bermula ayat 7 hingga 17. Okay, ayat 7 hingga ayat 17. Okay. Kalla. Kalla ni dalam bahasa Arab ada berbagai makna sebenarnya. Kalla ni ada berbagai makna. Okey, kalla ni kalau kita tengok dekat sini, tidak sepatutnya mereka melakukan perbuatan yang salah itu dan melalaikan hari akhirat. Sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berdosa itu didaftarkan dalam sijin. Okey. Okay. Antara maksudnya kalla ni, okay, dia boleh, kalau kita tengok dalam buku tafsir Hamka kita, muka surat 106, okay, muka surat 106, kalla dia beri maksud janganlah begitu. Janganlah begitu. Okay. Dekat skrin ni pun, dekat kita punya apps pun, sekali-kali jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Maksudnya, jangan tu ialah untuk membenarkan statement ayat-ayat sebelum ni. Ni sekarang kita ayat 7. Apakah statement sebelum ni? Iaitu tentang al-mutaffifin, iaitu mereka yang tidak membenarkan hari kebangkitan. So, sekali-kali tidak. Jangan begitu. Jangan apa ni? Kala itu bermaksud kita kena tengok ayat sebelum.
Apa kait sebelum? Tentang kecurangan, tentang al-mutaffifin. Tentang siapakah al-mutaffifin tu? Iaitu mereka yang tidak yakin tentang hari kebangkitan. So ada dua maksud. Satu, yang pertama ialah sekali-kali jangan begitu. Begitu tu apa? Tengok ayat 1 hingga 4 tu. Dan ada ulama tafsir juga mengatakan kala juga bermaksud benarlah. Okey, sekali-kali tidak pun boleh, benarlah pun boleh. Benar, benarlah begitu. Okey, so penggunaan bahasa Arab ni kala ni ada berbagai. Dia sama ada boleh benarlah pun boleh, ataupun sekali-kali tidak, ataupun janganlah begitu. Maknanya dia membenarkan statement, ataupun janganlah jadi macam ayat sebelum ni 1 sampai 4 tu. Ayat 1 sampai 4. Allahu Akbar. Jangan buat macam tu. Macam tu lah lebih kurang cakapnya. Lepas ni kalau kita nak marah lah, macam kita tegur anak kita kan. Jangan buat macam tu. Kalah. Gitu. Apa pula mak aku ni. Okay, especially budak kecil-kecil ni senang nak absorb kan. Senang nak absorb. Apa kita tahu tu kita share lah kan. Kalah. Esok kalau anak kita pula kalah, jangan kita pula bawa tak faham. Benda pula nak aku cakap. Kalah jengking ke? Okay. Kala. Dia boleh intonasi benar. Kalau anak kita tanya, Mama jangan buat macam tu Kala. Betul tu. Pun boleh. Satu lagi kita nak kata jangan buat macam tu. Kala. So dia boleh tinggi dan dia boleh pitching tinggi boleh. Low note pun boleh. Kala. Jangan. Ataupun kala. Betul tu. Okay. So, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Inna sesungguhnya al-fujar. Ingat tak? Sebelum ni dekat surah Abasa. Surah Abasa dia, bukan nak cakap Abasa. Maksud saya, surah Al-Fajr tu apa maksud Al-Fajr? Al-Fajr ialah membelah, mengoyak kan? Mengoyak maknanya waktu fajar itu ialah membelah malam. Keluarlah siang. Maknanya antara malam nak ke waktu subuh tu, waktu fajar kan, subuh nak ke siang kan, dia ada warna merah tu macam apa, membelah tu, satu garisan yang seperti memisahkan antara gelap dan terang. So al-fujar ni maknanya dia membelah, mengoyak apa ni, dia tak mentaati perintah Allah, orang yang durhaka, orang yang buat maksiat, itu kita panggil fujar. Dalam bahasa Arab terms ni kita panggil fu'al. Okay, kalau orang kafir, kuffar. Okay, terms bahasa Arab ni dia ada fa'il, fu'al, fa'lan. Kan? So, kalau fujar, maknanya fa'ala tu perbuatan kan? Fu'al, pembuat. Tetapi yang ni ialah orang-orang durhaka, fujar. Orang-orang yang kufur, kuffar. Kita juga kadang-kadang jumpa fajarah. Ada juga kafarah. Tu yang saya nak tunjuk dekat surah, ingat tak surah Abasa ayat terakhir Abasa? Okay, surah terakhir Abasa ayat 42 tu. Ulaika humul kafaratul fajar. Okay, mereka itu ialah orang-orang yang kafir yang durhaka. Combine terus. Okay, tapi bila fujar, jamak itu ialah jamak orang-orang. Kalau mufrad, fujar. Kalau jamak, fujar. Mufrad fajir. Mufrad fajir. So kalau fujar itu ialah jamak. Okay. So, kita samakan, senang nak faham lah. Kalau kafir, kufar. Satu lagi term ialah kafarah. Dua-dua jamak lah. Kafarah, fajarah, fujar, kufar tu jamak. Jamak bentuk, jamak. Jamak makna muzakkar. So itu term, sebab tu ya Allah bahasa Arab ni dia punya sangat-sangat kaya. Kita kalau nak ramai orang-orang, dah tu je lah. Mereka. Dia ada banyak terms. Subhanallah. Okay. Bestnya bahasa Arab. Kalau kafarah tadi, fa'alah. Fajarah. Fa'alah. Kalau fujar, fu'al. Okay, dia
Dia mesti bilangan huruf tu jadi sama, baris pun sama. So kalau fujar, fu'al. Kalau fajarah maknanya fa'alah. Huruf sama, baris pun sama. Itu dia punya terms Okey. Lafi dalam, untuk mereka dalam sijin. Sijin. Pernah dengar tak perkataan sijenu? Minggu lepas ada sebut. Sijenu maksudnya penjara. Jadi kalau kita faham penjara, maksudnya penjara apa? Penjara itu ialah tempat yang sempit, kan? Okey. Okey. Minggu lepas pun kita ada bacakan hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Sijnu sijin. Wa jannatul kafir. Dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman dan syurga bagi orang yang kafir. So sijin ni kita samakan sijnu, iaitu maknanya tempatnya sempit. Okey. Dahlah sempit, gelap, okey, dalam, dan dalam penjara terbatas kan. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, okey, terbatas. Sebab tu orang mukmin dunia ini ibarat penjara. Okey, orang mukmin dunia ini adalah terpenjara. Sebab apa? Kita ada banyak perintah-perintah dan larangan Allah yang kita kena taat. Okey, kita kena taat. So kita tak bebas. Macam dalam penjara, kita tak bebas. Kita terikat dengan hukum-hukum syar'i yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. So bagaikan penjara. Dan ulama juga mengatakan maksud terpenjara tu sebab nikmat akhirat tu jauh lagi dengan kita. Tapi ada. Kita yakin, kita memang kita sangat-sangat yakin. Orang mukmin terpenjara di dunia kerana menahan diri dari berbagai syahwat yang diharamkan, dan kelak ketika bersabar akan berakhir di jannahnya. Tapi orang kafir, dunia dia peroleh sedikit ataupun banyak, tak kira orang kafir tu miskin ke kaya ke, ketika dia meninggal dunia dia akan mendapat azab siksa. Masa tu dia akan rasa apa? Walaupun dia miskin kat dunia, orang kafir, walaupun dia sangat miskin di dunia, tapi dia tetap rasa dunia tu syurga bagi dia. Sebab apa? Azab ke akhirat tidak terperi sakitnya. Azab dekat akhirat yang kekal abadi. Okey. So apa kalau kita balik pada konteks surah Al-Mutaffifin ini, sijin, okey. Sijin adalah tempat yang bank ataupun kalau komputer server, okey. Storage, okey. Tempat terkumpulnya kitab amalan jahat, amalan buruk. Okey. So kalau surah sebelum ni Al-Infitar, okey, surah Al-Infitar menceritakan tentang sifat-sifat malaikat yang mencatat. Ingat, malaikat yang mencatat. Okey, mereka ada 4 sifat tu kan dalam surah Al-Infitar yang lepas. So tak diceritakan kat mana kitab amalan yang dicatat tu. So dalam surah Al-Mutaffifin ni dia akan huraikan sijin dan illiyin. So dua tempat ni lah kitab-kitab ni kitab amalan ini akan ditempatkan. Di mana? Di sijin ataupun di illiyin. Okay. So sijin adalah tempat bank ataupun pusat simpanan rekod yang buruk, yang orang durhaka tadi tu, Al-Mutaffifin tu. Yang simpanan rekod untuk orang yang jahat, orang fujar, orang yang durhaka, orang yang bermaksiat kepada Allah. Tak kira fasikun ke, munafikun ke, kafirun ke, semua tu. Dekat mana? Dekat sijin. So maknanya setelah dicatat semua amalan tu, okey, dosa-dosa diambil hak orang semua tu tanpa izin, maka celaka dosa tu semuanya dicatat. Malaikat tu pernah tak? Malaikat tak mutafifin Malaikat dia sangat jujur. Amin. Okey. Tidak menokok nambah, tidak mengurangkan melebihkan. Kita kadang-kadang cerita tu punya melebih-lebih. Kalau kurang pula, mengurang-urang sangat cerita. Tu kan, tu orang kata tokok tambah. Okey, tapi malaikat tak, sangat-sangat detail, sangat-sangat tepat, sangat-sangat teliti. Dia punya rekod tu di mana, pukul berapa, dengan siapa, suasana macam mana, kesan pun semua akan dicatat. Kita tengok surah
Mana saya tulis Sekejap Malaikat yang mencatat ni banyak nombor tulis. An-Nahlu. An-Nahlu surah 16 Surah 16 ayat 49. Macam mana malaikat mencatat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan bagi Allah jualah tunduk sujud apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dari makhluk-makhluk yang bergerak serta malaikat. Sedang malaikat itu tidak berlaku sombong takbur daripada beribadah dan sujud kepadanya. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang mengatasi mereka dengan kekuasaannya serta mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka sekali-kali tidak langgar perintah Allah. Mereka adalah makhluk, malaikat adalah makhluk yang sangat-sangat taat kepada Allah. Okey, jangan buat main. Okey. Kita ni ada culas ni, tapi kalau malaikat memang sekali-kali tidak. Okay. So sebab tu dia dimulakan ayat ni. Kalla. Sekali-kali tidak. Sekali-kali jangan. Okay. Jangan sekali-kali. Bukan sekali-sekala tak apa. Bukan. Ni ada orang kan kata buat jahat sekali-sekala. Padahal buat jahat jangan sekali-kali. Dia tak. Dia tukar pula. Buat jahat sekali-sekala. Tak boleh. Sama sekali tak boleh. Okay. Hujar lapis sijil. Okey, catatan ni, okey, kita baca. Mulai malam ni pun kita dah baca Al-Kahfi kan? Okey, cuba tengok Al-Kahfi ayat 49. Okey, catatan yang bagaimana tu? Okey. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami. Nampak tak? Ya wailatana, wail. Tadi surah Al-Mutaffifin pun wailul. Wail. Masa ni lah celakalah. Okey, celakalah dia mencelakakan diri dia sendiri. Ya wailatana. Sebab tu orang Arab pun kalau dia rasa dia malang ke, dia nak mencelakakan diri dia, dia sebut benda ni lah. Ataupun dia nak celakakan orang tu, wailaka. Celaka kamu. Okay. So, al-mujrimin tu, fataral mujrimin, itulah fujar. Orang fujar tu, mujrimin termasuk kategori fujar. Okey, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. So kitab inilah kita sinonimkan dengan ayat 7 ni. Okey, kalla inna kitab. Samalah dengan yang diceritakan di dalam surah Kahfi ini ayat 49. Ma li hadzal kitab. Dia akan tanya, kitab apa ni? Celaka. Aduh, celakalah. Masa tu baru nak kata apa? Celakalah kami, mengapa kitab ini demikian keadaannya. Wa yauzubillah min zalik. Moga bukan inilah skrip kita nanti. Allahumma ajirna minan nar. Okey. Semuanya akan dihitung. Okey, mengapa kitab ini demikian keadaannya, tidak meninggalkan yang kecil ataupun yang besar. Kan malaikat tadi tak tinggalkan satu apa pun. Semua bukti-bukti semuanya jelas waktu tu nanti. Okay, kita mungkin lupa. Kat dunia ni kita mungkin lupa. Tapi surah apa yang kita belajar itu kan? Kita akan ingat balik. Yang kita tak ikhlas pun kita akan ingat. Dan kita akan minta, ya Allah, walaupun tak ikhlas, tolonglah terima. Sampai ke tahap tu lah nanti kita. Kan? Melainkan semua dihitungnya. Illa ahsaha ni, okay, nanti kita kaitkan juga dengan ayat 9 ni, kitabun marqum. Nanti dalil yang sama ni juga,
Surah Kahfi ayat 49 ni kita boleh kaitkan juga nanti dengan untuk ayat 9. Ahsaha ni maksudnya dekat ayat 9 tu kitabun marqum, maknanya semuanya tertulis jelas. Marqum. Dalam bahasa Arab, raqam tu ialah nombor, numbers. Maknanya kalau kita kan kalau kata okey nak sekilo, maknanya orang tu akan tanya, sekilo tu nak yang sekilo yang macam mana? Adakah 1.0? Tak, sekilo tu sangat jelas. Kalau kita cakap bentuk nombor, dia memang sangat jelas dan orang takkan pertikaikan lagi, betul? So catatan tu memang ibarat macam digital lah sekarang ni. Kita kau timbang kan digital. Sekarang ni kan sangat-sangat tepat. Sangat tepat dan jelas. Kecil besar, tak ada plus minus, tak ada. Halal lebih kurang halal. Kita kaum Melayu beli kan macam tu. Keep the change, cakaplah keep the change. Terus. Tak apa halal ni lebih kurang halal. Apa yang lebih, apa yang kurang? Sebab saya dulu pernah masa sekolah dulu kan. Masa saya belajar dulu. Suka makan laksa kan. Bila dia minta kau, cik, nak kuah lebih sikit. Kau ni cakap betul-betul nak. Kau nak lebih ke kau nak sikit? Pakcik tu saya ingat sampai sekarang. Okay. Dia tengah tu cedok tu tiba-tiba tengok muka saya. Salah ke aku cakap pakcik ni? Dia buat lawak lah sebenarnya. Dan pakcik tu memang kelakar lah. Saya minta tak minggu pergi pasar minggu saya mesti beli laksa pakcik tu. Dia kenal lah kan. Kau ni biar betul ni. Pakcik nak tuang ni nak lebih ke nak sikit ni? Nak lebih cik cakap nak lebih gitu. Nak lebih. Saya kata, betul juga cakap dia terang kan. Okay, so lebih kurang halal tu cakap betul-betul. Kalau ada terlebih saya minta halal, kalau ada terkurang saya minta halal ya. Okay. Tapi sekarang ni pun semua orang dah understood kan. Okay, subhanallah. Tapi sejak belajar Mutafifi ni maknanya memang kalau dulu kita macam kecil-kecil mata je kan. Dah lah dia tak nampak minta. Tak ada minta lah sekarang ni biar jelas. Akak punya lebih tu kau nak kira macam mana? Kita dulu kau makan nasi campur kan. Yang sedap tu makan dulu. Dia kan belum datang kira. Udang ambil 5. Bila dia kira, 3. Habis kita. Ya Allah, saya kalau ingatkan nasi campur semua tu kan. Takut sebenarnya. Kita dulu kerja-kerja dulu banyak buat kerja macam tu. Ambil lauk lupa ambil nasi. Melampau namanya tu. Kalau kat dewan makan tak apa lagi. Dia makan kiranya ini yang bab bayar ni. Okay. Pada saya kan kalau belajar Mutafifi ni maknanya kan kita tak boleh putus tau kedai makan yang pegang garpu selak ada. Itu punya amal kan. Yes, sebenarnya kita pun kena ingatkan anak kita lah. Okay, sebenarnya kalau better, sebab tu sekarang kan ada juga kedai kan dia memang dah tulis, okay, bayar dulu baru makan. That is the best sebenarnya. Sebenarnya janganlah kita hina. Kita tu kira kan. Tapi sebenarnya dia nak selamatkan kita. Kalau kita nak selamat, better macam tu. Kan? Allahu Akbar. Sebab tu kadang-kadang ataupun sebelum makan, sebelum anak-anak makan, nanti panggil dulu, kira dulu, dek tengok dek. Tak pun kita kecek dulu ni, beria kecek tu nak upload kat Facebook, kat IG. Biar gambar berbicara. Nampak tengok kan. Gambar bicara ke bendanya. Bahagia kita yang rasa. Bahagia cara kita. Hashtag dia punya punchline tu tak boleh belah kan. Tapi ambil gambar tu bukan nak upload lepas ni. Kalau nak pergi bayar nanti tunjuk ni yang saya nak beranak makan. Gitu. Saya pun ni pun ingatan untuk saya juga sebenarnya kan. Ya Allah. Kita dulu tak ambil berat. Kita tak kata alah nanti dia datang kira lah kan. Tapi sebenarnya aduh. Aduh, ada tengah tempat air kosong 20 sen ni. Kita jangan ingat semua tempat free macam kita. Macam tempat kita. Tak semua. Hotel Sky Juice, nama Sky payung. Kalau puan air, nak kapal terbang tu payung air mineral. Pizza Hut pun air mineral kena bayar. Kan? Okay, so lepas ni sangat-sangat jelas lah. Okay, kita jelas dengan apa yang urus niaga kita seharian ni. Allah Akbar. Saya dah jadi memang entahlah, padahal pernah tadabbur surah ni, tapi kali ni rasa lebih jangan pandang remeh lah benda-benda macam ni.
Okey. Padahal ada orang kan dia dah, yelah orang kalau dah kesedaran tinggi dia memang tak suka dah nak pergi shopping. Kita ni suka lagi nak membeli dan membelah tu kan. Sebab banyak sangat berlaku benda-benda yang kita takut kita tak pernah elak. Itu belum cerita membazir lagi tu. Kan ni baru cerita membeli, menjual dan membeli tu pun kita dah rasa apa. Alhamdulillah Kak Beda, Kak Ruzila, Kak Z, Kak Sanya. Okey, yang lain saya dah sebut nama. Alhamdulillah dapat bersama pagi ni. Kak Mila, okey. Allahu Akbar. So, tiap-tiap Jumaat baca Al-Kahfi tu, ingat ayat ni ayat 49. Okey. Kalla, sekali-kali jangan ataupun benarlah. Okey. Inna kitabal fujari lafi sijin. Tak sepatutnya. Bila kita kata tak sepatutnya ataupun benarlah tu refer pada ayat 1 hingga 4 Sesungguhnya kitab suratan amal orang yang berdosa itu fujar, termasuk mutafifin, munafikin, kafirin semua tu didaftarkan. Allah, dia guna register main kita kalau register. Akan ada register. Contoh kan nak masuk kelas darussalam. Ada register. Baru approve gitu. Kan? Ni tapi Darul taklah daftarkan dalam sijin. Mudah-mudahan daftar kelas Darul didaftarkan dalam Illiyin. Amin ya rabbal alamin. Okey. So kita tengok ayat 8. Ayat 8 tu bentuk soalan. Allah kalau dia nak kita fokus, kalau Allah nak kita beri perhatian yang lebih, okey, Allah akan bagi juga kadang-kadang ayat tu dalam bentuk soalan. Okey, dalam bentuk soalan. So, bila ada sesuatu yang besar, yang penting, Allah nak kita fokus, Allah nak bagi tahu kita ni, jangan main-main ni. Benda ni penting sangat ni. Okey, supaya kita lebih perhatiannya, Allah beri dalam bentuk soalan. Contoh surah Al-Haqqah kan, surah Al-Qari'ah. Kan dia dalam bentuk soalan, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Kan? Al-Haqqah, Mal Haqqah. Allah tanya, Allah jawab. Dan bila bentuk soalan kita, kalau menyoal anak kita, bukan kita tak tahu kan, dia dah salah tu. Kita dah dapat report ni dari cikgu ni. Okey, balik kita buat macam tak tahu tadi gimana tadi. Kan? Kita bagi soalan tu kan. Okey. Wa ma adraka ma sijin, dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia sijin itu. Okey, dan apakah kamu tahu apakah itu sijin? Dalam bentuk soalan. So Allah jawab apa dekat ayat 9 tu? Kitabum marqum. Apa tu sijin? Iaitu kitab. Okey. Apakah jalan yang engkau dapat mengetahui sijin itu? Iaitu kitab ialah tempat simpanan. Okey, apa itu sijin? Ialah tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata. So, rekod amalan-amalan kita tu yang dah direkodkan masa kita kat dunia oleh malaikat pencatat yang sangat-sangat taat, yang sangat-sangat amanah, yang sangat-sangat jujur itu tak tidur, tak culas, tak tokok tambah, okey, yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa. Kaitkan sekali dengan ayat 49 tadi, kecil besar semua dia tulis. Yang kita anggap remeh-temeh tu semuanya ditulis. So, marqum daripada perkataan ar-raqmu, iaitu nombor. Maknanya sangat-sangat tepat lah. Contohnya kalau kita tengok sports kan, bukan sekadar saat. Kecil daripada saat tu pun dia jalan kan. Maknanya dia direkodkan. Okay? Sangat-sangat tepat. So, sangat-sangat jelas. Okay? Allah gunakan marqum tu maksudnya nombor supaya tak ada dakwa-dakwi lah. Ya ke? Taklah ada lagi kosong pun. Kosong. Tak ada, dia memang dah tepat dah, sangat-sangat tepat. Supaya orang yang tengok nombor tu memang faham. Memang terus faham. Lah betul lah sekian-sekian ni. Betul, tepat sangat. Date, time, semuanya tepat sangat-sangat. Okay. Okay, ayat 10. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun. Sekali lagi kecelakaan ni. Kecelakaan pada hari itu, kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
Tadi mujrimin surah Al-Kahfi. Mukadzibin orang-orang yang mendustakan. Yang kita nak mukminin. Tu yang kita nak. Yang kita nak, kita termasuk dalam golongan mukminin. So ni mukadzibin, kadzaba mukadzib pendusta. Ramai jamak mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. So kecelakaan besar lah pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Termasuk siapa ni? Dia dustakan apa ni? Dalam ayat ni, konteks ayat ni ialah dia telah mendustakan hari kebangkitan. Kaitkan dengan ayat 4 tu 4, 5, 6 tu, dia mendustakan. Celakalah di hari itu orang yang mendustakan. Okey. Maknanya sekali lagi yang katakan celaka ni ialah Allah, bukan budak-budak kecil. Bukan budak-budak kecil, bukan orang biasa-biasa. Maksud saya bukan orang biasa. Ini Allah yang kata celakalah. So sangat-sangat berat, sangat-sangat besar kecelakaan itu. Sebab nak tahu besar kecil celaka tu, tengok siapa yang mengucapkan tu. Okey, ni kata kalamullah. So Allah yang mengucapkan kecelakaan yang besar itu. So apa yang dia dustakan? Allah jawab dekat ayat 11. Siapakah mukadzibin? Al-mukadzibin tu, mukadzibin dalam ayat 10 itu Allah jelaskan pada ayat 11. Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Okey, yukadzibuna tu fa'il apa? Mudhari'. Bila mudhari' ni maknanya present continuous tense. Maknanya berterusan dia mendustakan hari Yaumiddin. Kita baca 17 kali sehari sekurang-kurangnya Maliki Yaumiddin. So Allah kata pelik betul lah orang ni, memang celaka betul. Sebabnya diperingatkan. Ataupun 17 kali baca takkan boleh lupa. Takkan tak faham. Mungkin dia baca, dia faham tapi dia tak amal. Bila bab mengamalkan, dia tahu do's and don'ts dalam Quran. Dia dah tahu perintah dan larangan dalam Quran. Tapi bila dia seorang-seorang, orang tak nampak, dia buat. Orang tak tahu ni. Okay. Itu yang yukadzibun. Okay. Fi'il mudhari' tu fi'il mudhari'. Okay. So mereka berterusan tak beriman pada hari akhirat. Okay. Kalau kita tengok surah ni surah Makkiyah, orang kafir Quraisy, mereka ada tak tauhid rububiyah? Ada. Mereka tak ada tauhid uluhiyah. Okey, mereka percaya Allah Al-Khaliq, Allah Ar-Razzaq, dia percaya. Tetapi dia tak mahu beribadah semata-mata untuk Allah. Dia ada sekutu. Dia jadikan Allah itu ada sekutu. Mereka mensyirikkan Allah. Okey, so kalau kita tengok ayat ni, subhanallah, ulama mentafsirkan kenapa Allah tak terus kata allazina yukazzibuna Allah, allazina yukazzibuna Rasul. Kenapa Allah terus kepada allazina yukazzibuna biyaumiddin? Kalau kita tengok rukun iman, beriman pada hari akhirat, bawah. Kan? Nombor 5. Yang atas kan beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, kan? Lepas tu baru beriman pada hari akhirat. Tapi kenapa terus Allah kata allazina yukazzibuna biyaumiddin? Ulama mengatakan bila Allah sebut dalam ayat 11 ni, mereka yang tak beriman pada hari akhirat, automatic 5 in 1. Bila dia tak percaya je pada hari kiamat, automatic dia tak percaya pada Allah, automatic dia tak percaya pada malaikat, pada kitab, pada rasul. Sebab apa? Kat mana cerita hari kiamat ni? Dalam kitab. Siapa yang menyampaikan akan adanya hari kiamat ni? Rasul. Dan siapa yang mengatakan, siapa yang akan berkuasa Malik Yaumiddin pada hari akhirat tu? Allah. So, dia tak beriman pada akhirat, automatik 1 sampai 5 tu pulun semua. Maknanya dia langsung tak ada keimanan kepada Allah. Tak beriman. Tak ada. Dia kata dia Muslim. Dia beriman. Tapi dia menipu. Dalam kes konteks surah Al-Mutaffifin ni dia menipu. Maknanya
automatic 1 sampai 5 bulan masuk bakul terus. Macam beli apa? Beli bundle lah kalau macam tu. Package combo. Combo terus. Bila dia menipu tu, kalau kita tengok kronologi surah ni kan, cerita siapakah mutafifin, iaitu yang bila hak dia nak lebih, bila beri hak orang dia kurangkan. Apa punca? Allah kata sebab dia tak yakin pada hari kebangkitan. Okey, dekat hari kebangkitan tu nanti kan kitab dekat sijin tu akan dikeluarkan sebab dia mutafifin. Kitab dia tersimpan dekat sijin. Lepas tu Allah beritahu pula kitab tu sangat-sangat jelas dan tepat. Okey, pada Yaumuddin, iaitu pendustaan dia yang berterusan tu, Yaumuddin ni. So kita perhatikan walaupun dia mengaku dia Islam dan sebagainya, dan waktu itu sebenarnya di Madinah memang munafik, memang gila-gila lah dia punya menipu timbangan tu. Okey, orang kafir Quraisy pun. Okey, so Yaumuddin ni maknanya Allah terus spesifikkan langsung tak beriman. Bila dia sebab tu kalau kita ni tengok dalam ayat Quran, banyak ayat Quran yang beriman kepada Allah wa yaumil akhirah. Dia akan straight beriman kepada Allah dan hari hadis pun, kalau kau beriman pada Allah dan hari akhirat, dia mesti combine. Sebab apa? Dia, kalau kau beriman pada hari akhirat, sepatutnya kau ada semua tu 1 sampai 5. Okay, Allahu Akbar. So maknanya dia telah mendustakan apa ni? Dia bukan sekadar mendustakan hari akhirat, dia mendustakan daripada Allah, malaikat, kitab dan rasul puluh semua. Tu kena faham That's why kenapa ayat-ayat yaumil beriman kepada Allah dan mesti kadang-kadang dia pairing terus kepada beriman pada hari akhirat Allahu Akbar. Okey, yaumiddin, biyaumiddin, kenapa yaumiddin? Bukan yaumil akhirah. Bukan yaumil waqiah ke. So kita tahu ad-din ni ialah kita tahu ad-din adalah maknanya agama. Satu lagi ada hadis Rasulullah. Okey, dimaksudkan ad-din ni ialah balasan, ialah kama tudinu tudan. Okey, ada satu hadis, okey, kama tadinu tudan. Iaitu yang bermaksud bagaimana kita lakukan, begitulah kita akan diperlakukan. Maksudnya apa yang kita amalkan, itulah yang kita akan dibalas. So din tadinu tudan tu, jadi din tu ialah balas. Okay. So justru dalam hidup ini, jika tak mahu sesuatu yang tidak baik terjadi atas diri kita, jangan lakukan yang sama pada orang lain. Okay. What goes around comes around. So din tu juga bermaksud pembalasan. Kita kalau namanya kalau kita tanya, dek nak kerja tak dengan akak? Atau kita bagi, dek kau nak tak sukarela kerja dengan akak? Budak tu suka ayat mana? Suka kita guna kerja ke guna sukarela? Kalau kerja tu confirm gaji lah. Kalau sukarela tu mungkin bergaji, mungkin mungkin tak. Ikut keikhlasan hati akak. Rasa-rasanya dia nak pilih kerja ke dia nak pilih kerja sukarela? Sukarela ni memang kena suka dan rela lah. Okay. Sebab tu hari ni apa saja kita buat, kita kena ingat, kalau tak balas kat dunia pun, kat akhirat dah confirm memang akan dapat pembalasan. So Yaumuddin ialah, kita tengok dekat buku Hamka kita ni pun, hari pembalasan. Yaumuddin ni, Malik Yaumiddin, dalam surah Fatihah, Maharaja, pemilik, penguasa pada hari pembalasan. Okay, pada hari pembalasan. Ad-din. Kalau surah Al-Baqarah tu pun ada ya ayyuhallazina amanu. Okey, ayat yang terpanjang satu muka surat dalam surah Al-Baqarah itu juga ad-dain, iaitu hutang. Dalam doa sebelum tidur pun ada kan? Iqdi dain. Okey, ya Allah jelaskan, lunaskan iqdi daini kan? Okey, jelaskan hutangku. Cara doa sebelum tidur. So din, dain, dalianun, dainu juga hutang. So kalau hutang kan kena bayar. Kan? Kalau kita berhutang kan kita kena bayar. So dain tu ialah bayaran ataupun pembalasan. Jadi kecil besar apa kita buat, semuanya akan dibalas. Okay. Sebab itulah maksudnya, kalau kita, sebenarnya makna dia semua merangkumi. Kalau kita kata ad-din tu agama pun,
bila kita sebut kita beragama, maknanya kita ada amalan. Betul? So, bila ada amalan, pasti Allah balas. So, dia complement each other. Kita nak kata Adin tu hari agama pun boleh. Kita nak kata Adin itu hari pembalasan pun boleh. Sebab bila kita beragama, pastinya kita ada amalan. Dan amalan itulah nanti yang akan dibalas. Okay, so ulama menghuraikan Adin itu dalam konteks ayat ini uh, lebih kepada hari pembalasan, hari agama. So dalam rukun iman pun memang kita kena beriman pada hari pembalasan, adalah sebahagian daripada agama Islam, meyakini akan adanya hari pembalasan. Okey, ayat 12. Okay, so siapa lil mukadzibin, tengok pula fi'il mudhari', maknanya mereka berterusan mendustakan hari pembalasan. Ayat 12, wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Okey. Dan tiada yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas kebenaran lagi amat derhaka. Okey. Durhaka bukan durhaka sikit-sikit lah ni. Okay. So Allah gambarkan, okay, si jin tu, Mutaffifin ni, kitab amalan dia yang dicatat oleh malaikat kat dunia tu, okay, disimpan dekat si jin. Okay, dekat bank si jin. Server si jin tu. Kita pun kalau komputer pun ada backup lah, itulah inilah kan. Tapi si jin tu sangat-sangat terjaga kitab amalan tu. Okay. Kitab yang mengumpulkan khazanah amalan-amalan buruk manusia. Okay. Dalam surah Al-Fitar kan detail. Okay. So kenapa kitab amalan di dalam sijil? Sebab dia mendustakan hari akhirat. Dan kenapa mereka mendustakan hari akhirat? Sebab mereka adalah golongan mu'tadin. Tengok dekat 12 tu. Mu'tadin apa mu'tadin? Orang-orang yang melampaui batas. Apakah yang dimaksudkan dengan melampaui batas? Okey, dalam konteks ayat 12 ini, ulama menafsirkan konteks melampaui batas ni adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, didengarkan ayat-ayat Al-Quran, okey, bila dia dengar apa yang Rasul sampaikan, okey, mereka olok-olokkan. Mereka kata apa? Ni semua dongeng belaka. Okay. Mereka kata apa? Ni semua dongeng. Bila dongeng maksudnya apa? Macam cerita bawang putih, bawang merah, ikan kaloi. Okay. Kisah batu belah, batu bertangkup. Kisah badang. Tu semua kisah dongeng. Maknanya tak masuk akal. Kisah yang tak logik. Okay. Itulah yang dimaksudkan. Dia kata Al-Quran itu kata-kata Allah ataupun apa yang Nabi sampaikan, dakwah Rasul itu hanyalah dongengan belaka. Itulah dinamakan golongan mu'tadin. Okey. Baca 12-13 kena tengok ayat 12-13 terus. Okey, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Okey. Iaitu orang yang melampau batas ni ialah, okey, dia dah menipu, dia mendustakan hari akhirat. Okey, sebab apa dia mendustakan? Sebab mereka sangat melampaui batas. Bila dikhabarkan ayat-ayat Allah, mereka kata ini ialah dongeng orang-orang dulu kala. Qala asatirul awwalin. Asatir tu dongeng-dongeng awalin, orang-orang terdahulu. Okey, kadang-kadang cerita-cerita zaman dulu kan banyak kan. Apa tu? Kau ni kolot lah. Tak up to date lah. Kau ni ketinggalan zaman lah. Ibarat macam tu lah. Okey, apa yang orang-orang yang wara, orang-orang yang alim, mungkin tutup aurat zaman dulu tu dikira ketinggalan zaman. Kalau pakai mini skirt tu, ada pula zaman saya bukan mini dah, micro skirt. Maknanya lebih kecil daripada mini skirt. Okay. Jangan dia tunduk je. Kata kan. Allahu Akbar. Okey. So, ini ialah dongengan dulu kala. Itulah orang yang melampaui batas. So kalau hari ni kalau kita jumpa orang yang kata, walaupun kita dah tunjuk dalil kan, dalil Quran, dalil sunnah, mereka kata, ya tahu tu. Maknanya mereka tahu, tapi mereka buat juga samalah. Kes ni, kes apa tu? Melampaui
batas. Bukan mereka tak tahu. Melampaui batas disebabkan mereka sangat ego. Apa yang berlaku pada Fir'aun, apa yang berlaku pada Namrud. Okey? Sebab tu kisah-kisah tu ada dalam Al-Quran. Mereka bukan hati mereka sebenarnya jauh di sudut hati mereka. Mereka kata tu benar. Mereka membenarkan. Okey, pertukaran siaran malam, menghidupkan dan mematikan. Memang tu bukan kerja manusia. Itu memang kerja Tuhan. Mereka jauh di hati membenarkan, tapi mereka secara lisan mereka membantah. Mereka mendustakan. Mereka tak mengaku. Mereka kata ia adalah sekadar rekaan ataupun dongengan. Okey. Subhanallah. Mereka kata hari kiamat itu tak masuk akal. Sebab orang kafir Quraisy ni kan dia tak percaya bahawa akan ada kita akan dibangkitkan semula. Mereka percaya hidup kat dunia, enjoy puas-puas, kumpul harta banyak-banyak. Lepas tu mati, lepas tu tak ada apa-apa. Tulang hancur jadi debu, that's it, that's all. So tak ada apa-apa lagi lepas ni. Tak ada lagi penghisapan, tak ada lagi kehidupan yang kekal abadi, tak ada. So mereka kata apa yang Rasulullah sampaikan itu ialah dongengan. Okay, mereka tak mengaku. Okay, mereka anggap tu tak logik, mereka kata tak masuk akal. Tu yang dia tuduh Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad penyair, penipu, pendusta. Mereka yang mendustakan ayat Allah tapi mereka tuduh Rasulullah pula yang pendusta. Okay? Sebab itulah apa kategorinya tadi ni? Mu'tadin. Apa itu mu'tadin? Melampaui batas. Sebab dah diberikan ayat-ayat Allah, mereka tolak. Mereka kata tak masuk akal, mereka kata dongeng, mereka kata tak logik. So maknanya mereka telah memfitnah Al-Quran. Samalah dengan kata mereka memfitnah sebab mereka menafikan. Mereka in denial. Okay? Mereka deny, mereka nafikan kebenaran ayat-ayat Allah. Tak kiralah ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauliyah adalah ayat Quran, ayat kauniyah ialah ayat alam semesta. Yang menghidupkan dan mematikan itu ialah Allah. Mereka menafikan. Okay? So mereka bagi macam-macam alasan lah. Antara alasannya dia kata apa? Itu semua dongeng belaka. Okay? Kalau kita ambil contoh kisah Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh. Surah Nabi Nuh tu. Okay? Kita tengok sekejap surah Nabi Nuh. Surah ke-71. Okay? Kalau kita tengok daripada ayat kalau kita tengok keseluruhan, kita nak cepat, kita baca terjemahan dia. Okay. Okay, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Berilah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Maka Nabi Nuh pun menyeru mereka dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kamu kepadaku. Okay. So, kisah Nabi Nuh ni diceritakan kepada Nabi Muhammad untuk bagi motivasi kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Okey, ayat 4. Supaya Allah mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga satu masa yang tertentu. Maka segeralah beribadah dan bertakwa kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat itu, tentulah kamu segera beriman. Ayat 5. Setelah puas menyeru mereka, Nabi Nuh berdoa dengan berkata, berapa tempoh doa dakwah Nabi Nuh? Bukan 9 bulan, bukan 9 tahun, bukan 90 tahun. Lebih 900 tahun. So wajar tak kalau sampai Nabi Nuh berdoa macam ni? Dah lah lebih 900 tahun, berapa orang je? Dalam puluhan sahaja yang menerima dakwah Nabi Nuh. So, Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. Tapi kalau kita tengok Arab dia, okey, lailau wa nahara, malam dulu baru siang. So, maknanya betapa macam non-stop. Kita selalu cakap siang malam mak doakan kau. Kita sebut siang dulu, betul? Tapi Quran selalunya malam dulu ke siang dulu? Malam. Waqtilafil laili wan nahar, mesti malam. Sebab tu dalam kalender Islam, maghrib tu dah masuk hari baru. Kita ni dahulukan malam baru siang.
Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam supaya mereka beriman. Malam dan siang. Ayat 6, maka seruanku itu tidak memberikan sesuatu faedah pun selain daripada mereka menambahi mereka melarikan diri di kebenaran. Punyalah mereka jauhkan diri daripada Nabi Nuh. Dia mereka buat apa? Okey, dan sesungguhnya aku tiap-tiap kali menyeru mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka sumbatkan telinga. Pakai apa? Jari. Ambil jari. Nabi Nuh lalu je. Nabi Nuh bercakap je, tutup. Nabi Nuh lalu je dia ambil kain dia, dia tutup muka dia. Tengok tu, mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing dan berselubung dengan pakaiannya serta berdegil dengan keingkarannya dan berlaku sombong takbur dengan melampau. Okey. So sekarang kalau kita tengok orang tutup telinga, okey, tutup. Itu ada tak dicerita dalam Quran? Ada. Serupa dengan kaum Nabi Nuh. Okay, kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang, jihara, sembunyi-sembunyi, personal one to one, kemudian beramai-ramai terang-terang semua Nabi Nuh dah buat malam dan siang non-stop lebih 900 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita lah, baru 9 kali dah berbuih dah mulut kita cakap. Terus berbuih dah. Okay. Selain dari itu, aku berulang-ulang menyeru mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang dan menyeru mereka lagi secara bersorangan dengan perlahan-lahan sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia maha pengampun. Ghafar. Okay. Kemudian, kalau kau minta ampun apa kau dapat? Kata Nabi Nuh, dia akan hantarkan hujan lebat mencurah-curah pada kamu. Dia akan beri kamu banyak harta kekayaan, anak penak. Dia akan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir dan dah lah dapat kebun. Ada sungai dalam tu pula tu. Okay. Anak-anak yang ramai pula tu, harta banyak pula tu. Pergilah minta ampun, kata Nabi Nuh. Ayat 13, mengapa kamu berkata tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya? Padahal sesungguhnya dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tidakkah kamu tahu dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat? Dan dia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya, menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Ya Allah, hai. Kalau kita baca surah Nuh ni, non-stop kita nampak betapa bersungguhnya Nabi Nuh berdakwah. Kan? Kemudian ayat 18, kemudian dia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati dan keluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semua untuk dihitung amal kamu dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya. So dakwah ni sama tak dengan dakwah Nabi Muhammad? Sama. Okay? So dakwah para Nabi semua sama. Nak bawa orang mentauhidkan Allah dan beriman pada hari akhirat. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Ini sama dengan surah An-Naba tu kan. Supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhaka kepadaku. Dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak penatnya tidak menambahinya melainkan kerugian di akhirat kelak. So kaum Nabi Nuh, sangat-sangat sedikit yang taat kepada dakwah Nabi Nuh. Kebanyakan mereka mengikut pemimpin mereka yang syirik, yang melakukan syirik. Tengok betapa syiriknya dia orang. Mereka, siapakah mereka ni? Kaum Nabi Nuh yang dia tak percaya kepada Nabi Nuh, dia pergi percaya kepada pemimpin dia, termasuk isteri Nabi Nuh, termasuk anak Nabi Nuh yang tak beriman. Dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. So mereka plan satu plan yang sangat jahat untuk menentang Nabi Nuh. Okay? Ayat 23, dan ketua-ketua mereka. So pemimpin-pemimpin mereka menghasut dengan berkata, ini ibarat apa tau? Ini ulama mengatakan termasuk isteri Nabi Nuh mengucapkan ni. Ibaratnya, abang. Ibaratnya lah kan dia panggil suami. Abang. Okay? Abang taatlah pada pemerintah kita. Takkanlah nak tinggalkan Tuhan-Tuhan. Dia sebut ni. Pada berapa ni? Ada 5 Tuhan. Okay? Jangan kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, terutama penyembah Wat, Suwa, okay? Suwa'a, wala Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Tu nama berhala dia, nama Tuhan dia. Ibaratnya isteri dia sendiri cakap dengan Nabi Nuh, takkan abang tak nak dengar cakap pemimpin kita supaya taat kepada 5 Tuhan. Menyembah pada 5 Tuhan. Ibarat sampai ke tahap itu. Mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita tengok surah Nuh ni, atas-atas kita baca tadi sebelum ni, menghidupkan, mematikan, semua Nabi Nuh dah beritahu dah. Yang bagi kamu makan, anak penak, semua-semua tu, turunkan hujan. Okay?
Ayat 24, dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan demikian janganlah engkau wahai Tuhanku menambahi orang-orang zalim itu melainkan kesesatan juga. Ni dah doa Nabi Nuh dah Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan dengan banjir dan taufan, kemudian pada hari akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak akan beroleh sebarang penolong yang lain dari Allah yang dapat memberikan pertolongan. Kalau dalam surah Hud, detail dia tunjuk macam mana. Irkam ma'ana. Nabi Nuh panggil anak dia, datang sini naik. Apa anak dia kata? Aku pandai berenang, aku nak pergi bukit lagi tinggi tu. Bukit tu pun tenggelam. Kan? Okay? Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Okay? Masa Nabi Nuh ajak anak dia, sampailah Allah kata apa? Sungguh anak kau memang dah tertulis memang bukan ahli syurga kan. Ibarat macam tu. Dalam surah Hud ni boleh tengok detail dia. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak mereka yang berbuat dosa lagi kufur. Ingkar, wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan dalam segala zaman, dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim melainkan kebinasaan. Saya mendengar seorang syekh, saya dengar satu video syekh ulama besar dekat Arab dia kata memang setiap 100 tahun kan baru-baru ni ada konsert besar-besaran dekat Riyadh kan, Riyadh Arab Saudi. Sebenarnya memang setiap 100 tahun akan berlaku kemungkaran. Nanti datang ulama, ada akan datang orang yang akan membersihkan sampailah nanti Dajjal, Ya'juj Ma'juj, nanti turun Nabi Isa, Imam Mahdi. Perkara ni memang akan berulang akan berulang. Kemungkaran nanti ada pembersihan. Sentiasa akan ada. So macam kita tengok kisah Nabi Nuh ni lah. Okay. Nabi Nuh dah doa bersihkan supaya tak ada lagi keturunan yang menzalimi. Tapi lepas tu ada tak? Ada. Nanti datang lagi Rasul lain. Nanti datang. Macam itulah. Bencana, peringatan. Bencana, peringatan. Semua pasti ada. Sampai hari. Okay. So sebab tu ulama tu kata jangan pelik lah. Sebab memang ada hadis kan. Tanah Arab tu akan kembali kepada jahiliah. Seperti zaman jahiliah. Okay. Allahu Akbar. So, itulah golongan melampaui batas. Mereka menganggap ayat Al-Quran itu sebagai dongeng. Okay, iaitu tak logik, tak masuk akal. Okay, kalau kita tengok surah Yasin pun, awal-awal surah Yasin tu, laqad haqqal qawlu ala kan. Okay, sungguh benar kebenaran itu, tetapi Al-Quran itu turun. Buka surah Yasin boleh nampak. Okay, Allah bersumpah, wal Quranil Hakim. Okay. Diturunkan daripada apa? Tanzilal Azizir Rahim sebagai peringatan ditunzira. Sebagai peringatan kepada kaum yang datuk neneknya telah lama tak diberi peringatan dan amaran. Orang kafir Quraisy dah lama tak dapat peringatan. Kan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tu pun dah jauh. Okey, Kaabah dah ada berhala-berhala. Okay, mereka dah sangat-sangat jauh daripada dakwah Nabi Ibrahim. Okay. Dan demi sesungguhnya telah tetap hukuman siksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tak mahu beriman. Nampak tu? La yu'minun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Mereka tahu Al-Quran tu benar. Seperti juga kaum Nabi Nuh dan kaum nabi-nabi lain. Kaum Samud, kaum Ad, semua tu mendustakan nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Okey. Sedangkan dalam hati mereka tahu benar tetapi la yu'minun. Mereka tidak beriman. Tengok kalau surah Nuh tadi betapa Nabi Nuh menyeru, merayu pada kaum dia kan, mintalah ampun. Itu belum lagi Nabi Nuh sendiri mintakan ampun untuk kaum mereka, tapi mereka sangat-sangat degil sangat-sangat ego. Okey, langsung tak nak beriman pada dakwah Rasul. Okey. Balik pada surah kita, balasan si jin itu. Ayat 13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul
awwalin, mereka kata dongeng. Ayat 14. Kalla, bal, kita situ saktah kena berhenti. Sekadar subhanallah. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, apa lagi azab yang Allah timpakan pada mereka? Di dunia mereka dapat apa? Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Okey, ayat Quran bukan dongeng. Bahkan mata hati mereka, qulubihim, mata hati mereka telah diselaputi kekotoran. Ron adalah selaput kekotoran, iaitu dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. So mereka mutafifin, mereka fujar, kita amalan mereka di dalam sijin. Kenapa? Apa puncanya? Mereka mendustakan hari kiamat. Bukan sekadar dustakan hari kiamat, dia kata Al-Quran itu dongeng belaka. Okey, kemudian kenapa mereka jadi macam tu juga? Okey, padahnya azab yang mereka dapat di dunia ialah mereka, hati mereka Allah tutup dengan selaput kekotoran. Ibarat cermin, patutnya cermin tu boleh memantulkan cahaya, tapi disebabkan karat-karat di atas cermin tu lama-lama setitik, lama-lama penuh, cahaya tu cermin tu langsung dah tak boleh memantulkan cahaya. Ibarat macam itulah hati, satu dosa, satu titik hitam, bila dah banyak titik jadi tumpuk, lama-lama hitam terus hati dia, maka nur hidayah sudah tidak boleh masuk lagi. So mereka langsung dah tak dapat petunjuk hidayah. Okey? Kesan daripada apa? Mereka kata ayat Quran itu dongengan. Okey? Seterusnya, itu kat dunia masa dia hidup, hati dia diselaputi noda-noda hitam. Okey? Ada satu hadis. Okey. Alamak. Tapi tahu kan ada satu hadis tu, saya lupa pula nak masukkan poster tu. Mula-mula titik hitam, tapi lama-lama dia jadi ron. Saya pernah tunjuk poster tu dulu. Okey? Bila titik hitam, hati dah hitam, hidayah tak masuk lagi. Itu azab kat dunia. Azab kat akhirat dia dapat apa? Tengok ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Di akhirat nanti mereka akan terhijab. Lamahjubun tu ialah hijab. Hijab kan tertutup. Okey? So, jangan lagi mereka berlaku demikian. Kalau tidak, mereka pada hari itu tetap terlindung dari rahmat Tuhannya. So, apa yang dihijabkan? Allah Akbar. Mereka terhijab dari rahmat Allah di hari penghisaban tu nanti. Di dunia, kesannya ialah hati mereka jadi gelap. Di akhirat nanti mereka terhijab dari mendapat rahmat Allah. Ingat kan, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. So, jangan overconfident amalan kita tu. Tapi kita kena beramal. Terus beramal dan kita berharap Allah terima amalan kita. Tetapi sesungguhnya setelah dihisap-hisap, okey, atas rahmat belah kasih Allah, kita dimasukkan syurga. Tapi orang mutafifin, orang fujar, orang yang kita amalan dekat sijin, mereka akan terhijab. Langsung tak dapat rahmat Allah. Ayat 16. Summa innahum lasalun jahim. Kemudian sesungguhnya mereka akan menderita bakaran neraka. So kalau tak dapat rahmat Allah, confirm masuk bakaran api neraka. Ayat 17. Akhirnya, okay, summa yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Akhirnya dikatakan kepada mereka, inilah dia azab seksa yang kamu dustakan dahulu. Okay. So kita tengok buku kita sekejap. Okay, Ron ni, okay, ulama juga mengatakan bagi orang yang masuk kelas tadabbur, dia baca, dia dah faham, tapi dia tak amal, tu pun takut-takut ada ron. Kenapa dia tak boleh amal? Sebab ada ron. Ataupun bila dia seorang-seorang dia buat dosa. Bila ramai-ramai dia okey. Tu pun ada ron. Okey. Okey, muka surat, kita start daripada muka surat 106. 106. Okey, kita baca sepintas lalu.
Ayat Quran yang terjemah kita dah baca kan? Sorry. Buka muka surat 108. 108. Okey, jalan curang jangan ditempuh. Jalan curang jangan ditempuh. Ayat 7. Janganlah begitu. Artinya janganlah ditempuh jalan yang curang. Underline tu. Janganlah ditempuh jalan yang curang. Jalan curang tu apa? Mutafifin. Mengecoh pada sukatan, menipu pada timbangan dan melakukan kecurangan-kecurangan yang lain dalam kehidupan di dunia ini. Janganlah diteruskan perbuatan yang demikian. So, kala tu ada dua lah kalau ikut tafsir Hamka ni. Jangan ditempuh jalan curang dan janganlah diteruskan perbuatan yang demikian. So, stop. Berhenti. Maksudnya, mesti ditinggalkan. Kerana sesungguhnya tulisan ataupun catatan orang-orang yang durhaka ataupun orang-orang yang jahat itu ada di dalam sijin. Okay? Janganlah disangka bahawa segala perbuatan yang curang itu lepas dari tilikan Allah. Bahkan, semuanya sudah tercatat di sisi Allah dalam sebuah catatan yang bernama sijin. Dan sudahkah engkau tahu apakah dikatakan sijin itu? Ialah kitab yang telah tertulis, iaitu kalau kitab tu maksudnya catatan-catatan lah. Okay? Catatan orang-orang yang jahat, orang mutafifin, kecil atau besar semua jadi dicatat. Perbuatan yang kecil ataupun besar yang disangka telah lupa, padahal tidak lupa. Semuanya telah tercatat di dalam sijin itu sehingga manusia tidak dapat mengelakkan diri lagi daripada pertanyaan kelak. Nanti ingat surah Al-Kahfi ayat 49. Celakalah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ayat 10. Ayat 11 iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. So kalau kita tengok Allah ulang kan ayat 16-17 tu. Okay. Inilah yang kamu dustakan tu Allah ulang kan. Tukazibun. Tadi pun tukazibun Allah ulang Allah ulang sedangkan mereka dah masuk neraka. Dah masuk neraka tapi Allah ulang lagi. Yukazibun sebab apa? Itu Allah nak cela dari segi mental. Masuk neraka dah tentu dah kena azab fizikal. Allah ulang-ulang tu katakan itu sebagai celaan ataupun sindiran secara mental. Biar dia sakit hati. Padan muka. Macam kita lah kau tengok orang kan, dulu kita kecil-kecil kau dia jatuh. Padan muka kau. Macam tu lah ibaratnya. Sebab tu yukadzibun tu diulang-ulang. Okay. Ayat 11 iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kita kalau nak kira azab kan, azab kubur pun kita dah takut. Apatah lagi azab akhirat. Azab dunia pun sangat-sangat takut sebenarnya. Kita sangat-sangat takut. Okay. Tak boleh. Saya rasa azab, kalau sebut azab kubur dan seterusnya memang tak boleh nak dibandingkan dengan satu apa pun di muka bumi ni. Kalau dia hukum bunuh ke, kalau dia mati ke kan, mati terbakar ke, mati dah habis dah, tak ada seksa dah kan, masuk kubur. Tapi kalau dekat hari kiamat, dekat dalam api neraka nanti diazab, contoh terbakar. Tapi takkan mati. Mati ni ibarat, kan kita cakap kalau orang tu dia kena seksa ke, hidup terseksa, menderita, dia kata, baik mati daripada tu kalau orang bunuh diri, betul tak? Orang yang bunuh diri tu dia sangka, so dia dah habis lah penderitaan dia. Sebenarnya tidak. Kalau kat hari akhirat lagi lah. Sebab kita dah hidup lamanya selepas hari penghisapan tu. Dan tidaklah mendustakan akan hari itu kecuali orang-orang yang melampaui batas, iaitu yang berdosa. Okay. Pada surah Al-Infitar yang telah lalu telah dihuraikan apa erti Yaumuddin, yang erti harfiahnya itu hari agama atau hari pembalasan ataupun hari penentuan. Kerana tujuan hidup di dunia ini tak lain ialah keselamatan pada hari perhitungan di akhirat. Kerana di akhirat itulah amal dan akidah kita di dunia ini akan diperhitungkan dan menerima balasan yang setimpal. Celakalah orang yang tidak percaya akan adanya hari itu kerana dia telah calar imannya ataupun cacat imannya dan kabur tujuan hidupnya. Lantaran kepercayaan kepada hari pembalasan tidak ada dalam jiwa, mudah saja dia melampaui batas. Dia menafikan hari kiamat, menafikan Quran, menafikan Rasul. Mudah saja dia berbuat yang haram, yang dilarang oleh Allah kerana dia tidak mempunyai kepercayaan bahawa semua perbuatan akan dibalas kelak di hari pembalasan. Dan dia pun mudah berbuat dosa
Asim tu ialah berkata bohong, mungkir janji, mencari permusuhan dengan orang lain yang dianggap menentangnya. Okey, itulah mutaffifin. Seterusnya yang apabila dibacakan kepadanya ayat kami, dia berkata dongeng-dongeng orang-orang dahulu kala. Ayat 13. Okey. Cerita Al-Quran tentang syurga, tentang neraka, tentang ancaman azab siksaan Allah kepada yang durhaka, dianggapnya semuanya dongeng belaka. Dari zaman dulu kala telah datang Rasul-Rasul Allah menyampaikan berita itu. Termasuk tadi kita bacakan kisah Nabi Nuh. Berita tentang hidup kekal sesudah mati, tentang pembalasan yang akan diterima kelak. Mereka anggap itu dongeng sebab mereka memandang dalam hal itu tidak ada bukti. Kan semua ni gaib kan? Syurga neraka, pahala tu semua gaib. So mereka anggap tu dongeng sebab tak ada bukti. Tak logik dia kata. Tak terima di akal. Yalah, beriman tu semuanya gaib kan? Kecuali kitab Quran kita. Tidak ada orang yang telah masuk dalam kubur hidup kembali. Tu satu lagi bukti tu. Tak ada pula orang dah masuk kubur keluar balik. Jadi tak ada bukti dia kata. Orang dah mati hidup kembali. Okay? Memberitahukan pengalaman yang mereka tempuh di alam itu. Okay? Surah Al-Furqan ayat 362. Ayat 362. Minta maaf. Muka surat 362. Ayat 30. Surah Al-Furqan surah 25. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlambagan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Ayat ini berat sebenarnya untuk kita. Ini adalah rintihan Nabi kepada Allah. Nabi sangat-sangat sedih sebab umatnya menjadikan Al-Quran itu perlambagaan yang ditinggalkan. Artinya tidaklah sekali-kali pendakwa mereka bahawa kebenaran yang dibawa oleh Rasul itu adalah dongeng belaka, namun itu timbul dari pengetahuan yang mengandungi kebenaran. Sebab tu kita ni kalau sekadar baca je, baca pun sekadar nak harap pahala, cukup tak? Adakah itu yang dikatakan memuliakan Al-Quran? Tak cukup. Kalau kita khatam setiap bulan, khatam bacaan, tapi kalau tanya balik Fatihah pun tak boleh jawab, itu belum lagi, bukan saya kata tak ada pahala, tapi belum sampai lagi tahap tujuan Quran diturunkan. Tujuan Quran diturunkan ialah untuk kita fahami, seterusnya mengamalkan. Sebab amalan itulah yang akan dihisap. Okay? Ayat 14, bahkan telah ditutup hati mereka oleh apa-apa yang telah mereka usahakan itu. Okay? Di dalam ayat ini bertemu kalimah ron. Okay? Selaputnya, kita berarti penutup, itu selaput kekotoran. Artinya bahawa apabila seorang berbuat satu dosa, mulai ada satu bintik hitam mengenai hatinya. Menurut sabda daripada junjungan kita Rasulullah SAW. Ni ada hadisnya pun. Innal mu'mina idza aznaba kanat nuktatun sauda. Sauda tu hitam kan? Habatus sauda. Hajar aswad. Fi qalbi. Fa in taba wa farwa wastaghfara saqula qalbuh. Fa in zadat hatta ta'lu qalbahu wa dhalika ran alladhi dzakarallahu fi Quran. Sesungguhnya seseorang muslim bila berbuat dosa terjadilah suatu titik hitam pada hatinya. Maka jika dia bertaubat dan mencabut diri dari dosa itu, segera memohon ampun kepada Allah, hapuslah titik hitam itu. Tetapi jika bertambah dosanya, bertambah pula lah titik itu, itulah dia ron yang disebutkan Allah dalam Al-Quran itu. Cermin. Berkata pula Hasan Al-Bisri, rana itu ialah dosa bertimpa dosa hingga hati menjadi buta, tidak nampak kebenaran lagi. Kerana telah ditutup oleh noktah-noktah hitam itu sampai hati jadi mati. So buat dosa tak rasa bersalah. Alah sikit je. Alah tak apa. Bila walaupun dosa kecil, tapi kalau selalu buat, kerap buat, dah rasa biasa, maka dia dah jadi dosa besar. Oleh kerana demikian, dianjurkanlah kita selalu membersihkan hati kita, tazkiyatun nafs. Jangan sampai ditumbuhi noktah hitam atau ron, baru akan ditumbuh satu noktah, segera kita bersihkan dengan solat, dengan taubat dan amal-amal kebajikan yang lain. Kalau tidak, maka dosa yang telah bertumpuk-tumpuk, bertimpa-timpa, nescaya akan membuat hati kita jadi kelam, tak ada lagi cahaya buat masuk ke dalamnya, na'udzubillah min zalik. Bila tak ada cahaya masuk, maksudnya tak ada hidayah. Cahaya tu bermaksud hidayah. So apa je kita buat keputusan, sudah lagi tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk tu dah tak nampak dah. Ibarat cermin tu dah jadi hitam, dah tak nampak apa. Yang
Kita ni terbaik sebenarnya nak buat apa-apa amalan muhasabah. Orang yang terbaik ialah dia muhasabah sesudah ke sebelum dia beramal? Sebelum. So sebelum kita beramal tu ni itibak rasul ke tak? Ni betul ke? Ni dosa ke tak ni? Ni boleh ke tak ni? Ada dalil ke tak ni? So muhasabah dulu sebelum buat. Dan selepas beramal pula, kita berharap Allah terima aku ni ikhlas ke tak ni? Okay, so sebelum dan selepas tu kita kena muhasabah. Okay. So tidak sekali-kali ayat 15 artinya sudah payahlah buat memasukkan kebenaran ke dalam hati orang demikian sebabnya ialah sesungguhnya mereka dari Tuhan mereka dari itu hati telah tertutup. So di dunia mereka dapat azab, hati dah tertutup. So tak ada lagi simpati, tak kesian, dia tak rasa pun dia zalim, dia rasa okey, taklah tunggu mana pun. Aku cuma okey cuma je, dia tak rasa apa-apa pun. Tertutupnya pintu hati akan dimasuki kebenaran kerana diseliputi oleh kumpulan bintik-bintik hitam yang telah memenuhi permukaan hati. Menyebabkan selanjutnya tertutup pula wajah buat berhadapan dengan Allah. Laksana hidup di dunia jua. Orang-orang yang telah cacat kerana suatu dosa tidaklah diberi izin menghadap raja. Kan? Ayat 16 kemudian itu iaitu setelah jelas usaha-usaha melanggar batas-batas yang ditentukan Allah menyebabkan hati tertutup. Dan selanjutnya tertutup pula pintu agar wajah dapat menghadap Allah. Lalu ditentukanlah tempat mereka yang terakhir iaitu dalam neraka. Sesungguhnya ayat 16 mereka akan bergelimpangan di dalam neraka. Sebab apa tadi? Mutafifin, okay? Fujar. Dan neraka adalah hujung dari jalan yang telah mereka gariskan sendiri. Laksana garis-garis perhitungan ilmu ukur. Bahawa tidak mungkin dua garis paralel selari bertemu ujungnya. Garis selari tak akan bertemu kan? Okay? Dan penyimpangan garis di titik permulaan meskipun pangkalnya dekat namun sampai di hujung pastilah berjarak sangat jauh. Okay, so kalau orang tu amal buruk memang takkan jumpalah syurga. Takkan dapatlah menghadap wajah Allah. Selari, takkan bertemu. Takkan bertemu. Subhanallah. Ayat 17, kemudian itu akan dikatakan inilah tempat yang telah kamu dustakan itu. Kan dulu kat dunia dia tak percaya neraka. Kan dia tak percaya pada hari penghisapan. Okay, so inilah dia. Okay, ayat 17. Dikala hidup di dunia kamu menyatakan tak percaya adanya syurga dan neraka. Sebab itu kamu berbuat segendak hati sehingga hati jadi tertutup. Sekarang kesudahan perjalanan hidupmu di akhirat ialah neraka. Dia telah menjadi kenyataan dan menjadi akhir langkahmu sendiri yang kamu telah pilih sejak semula. Wa'yuzubillah min zalik. Allahumma musta'an, lindungilah kami dan zuriat keturunan kami daripada api neraka. Ya Allah, daripada azab di dunia lagi dan di akhirat. Alhamdulillah kita sampai ayat 17 tentang sijin. Dari ayat 7 hingga ayat 17 ialah tentang golongan yang kitab amalan mereka disimpan di bank mana? Yang sijin. InsyaAllah minggu hadapan kita akan tengok pula kitab amalan yang disimpan di dalam bank Illiyin. Okay, insyaAllah. So, jika tak ada apa-apa, saya rasa sampai sini dulu. Okay, insyaAllah kita sambung minggu hadapan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Terima kasih Kak Nosia, Kak Zaitun Zaina, Kak Aisyah, Kak Sania, Kak Nosia, Kak Ruzila, Kak Z, Kak Beda, Ros, Ayu, Liza, Kak Syarifah. Hujung pun saya jawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mila, Cik Asna, Ros, Alhamdulillah dekat Mid. Terima kasih dapat bersama pagi ni. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam.